Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Taala masih lagi memberi peluang kepada kita. Allah Taala masih lagi mengurniakan kepada kita daripada segala nikmat. Antaranya nikmat kesihatan, sihat tubuh badan, sihat jasmani dan sihat rohani, untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah Ta'ala pada malam ini sebagai salah satu daripada tuntutan agama kita, yakni menuntut ilmu. Begitu juga kita berada dalam rumah Allah Ta'ala ini sebagai satu juga cara ataupun satu matlamat penciptaan manusia, yakni untuk kita beribadat kepada Allah. Dan Alhamdulillah setelah pun selesai kita sembahyang maghrib secara berjemaah. Kemudian selepas ini ada juga sekalian kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh para ulama sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Kenapa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila mana ada majlis ilmu, maka kata ulama Allah Ta'ala akan bawa turun daripada segala para malaikat rahmat. Ada yang mendoakan kita semua yang berada dalam majlis ilmu ini, selagi mana tidak bercangguh dengan syarak, selagi mana majlis ilmu itu tidak melanggar batas-batas syariat, maka selagi itulah doa-doa dan juga rahmat daripada para malaikat sapa pada kita. Jadi kita syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih kita daripada ramai-ramai manusia untuk kita sama-sama berada dalam rumah Allah Ta'ala. Seterusnya kita meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sentiasa dalam redha Allah Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, muka surat yang keempat. Kalau kita ambil di muka surat yang keempat. Dan Alhamdulillah pada kuliah yang lepas telah pun kita selesai daripada kita membincangkan ataupun kita kenal pengarang kitab. Yang mengarang kitab Penawar Bagi Hati ini iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, yang mana telah bersungguh-sungguh karya kitab nak bui kita faham, nak bui kita kenal ilmu tasawuf. Supaya apa? Supaya kita dalam keadaan ilmu ini sentiasa memberi bekah, memberi kesan kepada hati-hati kita sebagaimana tuntutan ilmu tasawuf, iaitu bagaimana cara kita nak membersihkan hati daripada anasi-anasi luar ataupun daripada sifat-sifat mazmumah yang dikeji, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita pun telah sebut juga berkenaan dengan mukaddimah kitab, bagaimana bermulanya kalimah Bismillahirrahmanirrahim pada awal kitab ini, memberi satu harapan supaya kitab kita ini sentiasa dalam keadaan diberkati oleh Allah Ta'ala. Dia bahkan kata ulama, setiap ilmu yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan ada berkat dia. Sebab itulah apa-apa benda kerja buat kita, amal ibadat kita, segala pekerjaan kita buat, kena mula dengan Bismillah, baru ada berkat dia. Begitu juga kita ini bermula dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disebut juga bagaimanakah
penceritaan bagaimanakah keadaan ataupun bagaimanakah gambaran awal pengarah kitab ini menghasilkan ataupun mengarah kitab penawar bagi hati ini. Kemudian juga kita telah masuk pada bab pendahuluan pada ilmu tasawuf. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada baris yang ke-10, muka surat ke-4. Baik. Dan ketahuilah olehmu. Dalam kitab sebut, dan ketahui olehmu. Siapa dia olehmu tu? Maknanya daripada sekalian mukallaf, sekalian orang yang Allah Ta'ala beri tanggungjawab untuk jadi khalifah Allah Ta'ala. Maknanya kepada kita lah. Tak kira lah sama ada kita mengaji kitab ke, tidak mengaji kitab ke. Bila mana kita digelar sebagai mukallaf, orang yang pikul amanah sebagai hamba Allah, maka dia kena faham. Ketahuilah olehmu, maknanya fahamlah oleh kamu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu. Dia maknanya maksud di sini, maksud dia ialah tujuan kita mengaji ilmu tasawuf ataupun matlamat terakhir gapo kita nak daripada ilmu tasawuf itu. Gapo dia? Yakni membersihkan ataupun menyucikan hati kita daripada segala dosa. Gapo dia? Segala anggota yang zahir, daripada segala perbuatan yang keji. Royaknya ilmu tasawuf ini suk-suk dia, kesudahan dia ke mana? Boleh menyebabkan hati kita jadi bersih daripada segala benda-benda zahir dan juga batin. Daripada segala perbuatan yang keji, maknanya daripada segala perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh Allah Ta'ala, daripada sifat-sifat mazmumah yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk kita guna. Ini baik. Supaya apa? Supaya ada ia, maknanya supaya ada ia ni ilmu tasawuf ini menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Dia tujuan mengaji ilmu tasawuf tak ada sebab lain untuk bersih hati kita daripada sifat kecelaan. Kenapa? Kerana manusia ni tidak boleh lari daripada sifat-sifat kecelaan. Bergantung pada kita. Dia setara mana kita jaga diri kita. Kalau tidak ada balik cuma dia bersibuk dengan sifat-sifat Allah Ta'ala taksir. Sedar tak sedar kadang-kadang kita buat. Dia jaga kadang-kadang terkena juga kita daripada sifat-sifat mazmumah. Dia sifat antaranya sifat hasad dengki, sifat ujub bangga diri, sifat ciptakan harta. Hak ni ramai ni ciptakan harta. Tapi bukan kampung kita lah. Kampung kita alhamdulillah bagus belakang. Lainnya ada, tak ada banyak pada sikit nak ke harta. Begitu juga nak kepada pangkat, banyak makan, banyak berkata-kata benda tidak memberi faedah. Itulah yang dikatakan antara contoh-contoh daripada sifat kecelaan. Sebab apa dilarang sangat kita guna ataupun kita pakai daripada sifat kecelaan itu? Kerana benda-benda inilah sebenarnya yang boleh menyebabkan hati kita jadi kotor, jadi gelap. Seterusnya kita jadi makin jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kena mengaji ilmu tasawuf ni, supaya tidak jadi makin jauh daripada Allah Ta'ala. Nak biar hati bersih semua. Bila hati kita bersih semua, maka hati kita akan sentiasa ada rasa cinta kasih kita kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir. Yang dikehendaki maknanya hak kitab ni nak sebut, hak pengarah kitab ini Syekh Abdul Qadir nak cerita kepada kita, nak menguraikan kepada kita berkenaan dengan segala anggota yang zahir. Gapo dia? Iaitu 7 anggota. Yang pertama mata. Mata tu hewi pada kita tu. Dan kedua telinga, dan ketiganya lidah, dan keempatnya perut, dan kelimanya farash ataupun kemaluan, dan keenamnya 2 tangan, serta yang ketujuhnya 2 kaki. Inilah 7 anggota yang zahir. Nak jaga daripada 7 anggota ni lah. Sebab dia tak boleh lari dah. Kita buat apa-apa mesti melibat salah satu daripada 7 anggota zahir. Dia jaga tak siwi kena ataupun bersangkut paut dengan sifat-sifat kecelaan hak Allah Ta'ala maruh tu. Dan hendaklah engkau ingat
Maknanya hendaklah engkau percaya di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Dia berasa kau tak berasa kau, kita ni manusia ni Allah Ta'ala beri nikmat belaka. Kadang-kadang orang tu lebih tu beri nikmat. Kadang-kadang orang ni kurang sikit nikmat dia tu beri. Dia bergantung kepada diri kita. Begitu juga dengan ujian. Tuhan beri ujian kepada kita, kadang-kadang kita tu mengeluh. Ujian apa Tuhan uji aku sekian-sekian dia, anak mati, contohnya lah sakit berat, contoh. Maknanya kita mengeluh. Sedangkan Allah Ta'ala dia uji hamba dia kepada hamba boleh hadap ya benda tu. Kalau dia tahu kita tak boleh terima ujian tersebut, dulu lagi dia tak uji kita. Maknanya sebagaimana ayat Quran sebut, yang bermaksud, adakah kamu rasa kamu ni beriman selagi mana kamu belum lagi diuji? Kita suka kita sedar beriman, bagus kita turut segala perintah Allah Ta'ala, tinggal Allah Ta'ala larang. Tapi dalam masa yang sama kita tidak pernah diuji. Dia kita kata gitu buat mengeluh gitu gini-gini, sebab apa tak kena pada kita. Sebab itu tuan-tuan bapa yang dirahmati oleh Allah, bergantung pada diri kita. Takdir Allah Ta'ala susun comel belaka dah. Setara mana kehidupan kita, ujian kita macam mana, rezeki kita banyak mana, nikmat kita banyak mana, Tuhan buat comel belaka dah. Nak tak nak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia maknanya begitu juga atas segala anggota pun syukur berlaku Tuhan beri. Maka cara syukur atas anggota tersebut ialah kita guna atas bihukukillah au hukuki ibadi. Kita guna atas sebab kita ni menjalankan hak-hak Allah Ta'ala. Tuhan beri anggota kita nak suruh kita boleh mari masjid. Tuhan beri mata kepada kita nak suruh kita boleh gelis Quran, boleh baca Quran. Dia ni tak Quran jadi umpama suci dalam debu. Suci dalam debu, benda tu suci, baik, mulia Quran, tapi dalam debu, berabuk, tak buka, tak baca. Dia hak mula boleh masa nikah tak tapar, tak boleh mari lah dia. Maknanya suci benda tu mulia. Al-Quran huwa kalamullah. Satu benda yang mulia Quran ni, wahyu Allah, tapi kita tak sebut, kita tak baca. Itu menyebabkan antara cara kita kufur nikmat tu kita tak rasa kan. Tak sedar kita sebenarnya telah kufur nikmat dengan cara kita tidak guna nikmat Allah Ta'ala beri sebaik-baiknya. Bahkan nikmat Allah Ta'ala beri ni banyak kepada kita. Allah Ta'ala sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Nak kira nikmat Allah Ta'ala beri kepadamu, tak boleh nak kira. Dia sekira-kira kata ulama, walaupun nikmat tu sekecil-kecil nikmat, tapi besar manfaat kepada setengah orang. Di antara kisah yang disebut, antaranya disebut oleh ulama yang berlaku kepada Barsisa Al-Abid, salah seorang ahli ibadat, buat amal hebat, beratus-ratus tahun duduk dalam gua, buat amal ibadat semata-mata. Tiba-tiba bila mana dia mati, nak tiba amalan, dia kata tak usah masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, nak masuk syurga dengan amal yang aku buat. Muka dia hebat. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala ganti, ambil nikmat mata, cabut sebutir mata tu atas nimbe, berat lagi nikmat mata daripada amal ibadat yang dikerjakan beratus-ratus tahun. Itu antara contoh nikmat mata baru. Mana lagi nikmat-nikmat lain, dan juga termasuk dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dia pergi sampai bila-bila dua nikmat ni. Jangan gelajah. Kita kalau boleh biar kita nak keadaan mati dalam keadaan mati kesudahan yang baik, husnul khatimah, kata ulama. Naklah betul. Setengah orang, sebab itulah antara kata ulama, setengah orang itu ada antara kalangan mukmin, di sebelah pagi dia Muslim, di sebelah petang dia kafir. Dia ada juga setengah tu di sebelah pagi dia kafir, sebelah petang dia Islam. Bergantung kepada kita. Tak kena cara, boleh gelajah dari segi akidah kita dan sebagainya. Pakat-pakat jaga daripada nikmat hak Tuhan beri pada kita tu. Dan iaitu segala anggota engkau. Maknanya nikmat terbesar Tuhan beri tu. Setengah orang tak ada, tak cukup anggota. Tuhan beri sebelah tangan misalnya, Tuhan beri kaki sebelah je. Kenapa? Kerana itu takdir Allah Ta'ala. Tuhan tengok pula ganjaran ataupun setimpal kena dengan Tuhan tarik nikmat dia tu. Kita kena ingat nikmat ada dua. Ada nikmat
Bila mana kita terima, boleh menambah keimanan kita. Kita guna cara baik. Dia ada nikmat, kadang-kadang boleh bawa kita kepada kebinasaan kita sendiri. Kita kufur nikmat tu hebui. Dia orang tak ada nikmat tersebut, nak pada nikmat kenapa? Kerana berhajat nak buat amal ibadat. Kita tu hebui nikmat tak guna. Kabulailah, kabul ni alhamdulillah bagus belaka. Ayatnya segala nikmat tu kita guna sebaik-baiknya. Baik. Dan yang wajib atas engkau memeliharakannya, makna kena jaga nikmat tu hebui. Tu hebui kena jaga nikmat-nikmat tersebut dan mensyukurkannya. Kita syukur atas nikmat tu hebui daripada anggota 7 tadi. Maka jika engkau tiada memelihara akan dia nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Kita kena ingat semua benda-benda tersebut dia akan jadi saksi esok-esok. Esok mulut tak boleh kecek. Mulut kita tak boleh kecek esok-esok. Kenapa? Kerana Tuhan tutup belaka. Mulut-mulut dikunci. Kata ulama, mulut dikunci, bahkan anggota-anggota yang akan menjadi saksi. Begitulah. Dia disebut antaranya satu hadis yang disebut oleh Abu Barzakh Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia katakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an amalihi fima amila wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablahu. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Kata Nabi SAW, Nabi pernah cerita, Nabi pernah sebut satu ketika Muaz bin Jabal dengar Nabi kata ayat tadi, hadis tadi, Nabi kata tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga dia ditanya tentang umur dia. Setara mana berapa umur hidup atas dunia, untuk apa ia habiskan. Dia kemudian juga ditanya pula tentang ilmu. Setara mana ilmu, lepas tu pula apa yang dibuat. Begitu juga dengan harta, sejauh mana harta kita ada, lagu mana kita belanja. Dan kata Nabi yang terakhir, wa an jasadihi fima ablahu. Dan juga anggota badan, setara mana kita guna anggota badan tersebut. Semua Tuhan tanya berlaku. Dia kita nak kelak tak boleh masa tu. Dia nak tipu tak boleh. Tuhan tanya berlaku. Bahkan anggota ni lah yang jadi saksi. Dia mulut tutup tapi tangan sebut, aku sekian-sekian curi selipar orang masuk ke masjid, berasa kabulailah. Maknanya buat jahat, anggota yang akan bersaksi, bukan mulut. Masa tu tak ada cara kita nak berlauk, tak ada cara kita nak nipu dengan Allah Ta'ala. Semua tak kira besar ke, kecil ke, halus ke, dia bagi tak nampak ke, berkaitan dengan dosa pahala, semua dikira berlaku. Dia kena ingat. Sebab itulah disebut juga dalam surah Al-Zalzalah pada ayat 7 dan 8, kata Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka sesiapa pun yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarah, nescaya benda tu akan dilihat pada catatan amalan dia. Benda sekecil-kecil kebaikan, gapo? Contohnya wi minum ke binatang. Bagaimana berlaku seekor anjing, kata ulama, seorang kafir wi minum kepada seekor anjing. Mana dia bersifat ihsan kepada makhluk, antaranya binatang. Maka kata ulama, antara sebab diringankan azab, kena azab juga muka dia kufar, dia bukan Islam. Syarat masuk syurga ialah Islam, tapi kerana ada sifat ihsan dia, belas kasih kepada haiwan, maka kata ulama diringankan sedikit azab dia atas sifat ihsan dia. Tu orang kafir, bukan orang Islam. Tapi bagi kita orang Islam, lebih-lebih lagi lah nak kepada kita ni berbuat baik kepada semua makhluk. Jadi tak kira lah besar mana pun, ada besar mana kebajikan pun, kecil mana, sehalus-halus mana kebajikan pun, Tuhan kira berlaku. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kita kena ingat juga, kita buat jahat sebesar zarah sekalipun, nescaya benda tu akan nampak berlaku pada buku catatan amalan kita.
Dia Tuhan tulis belaka, Tuhan kira belaka. Akan ada pada kita rokik dan atik mencatat segala-galanya. Dia tak boleh nak tipu, tak ada jalan kita nak tipu Allah Ta'ala. Kata dunia sedar, orang tak nampak. Dia orang tak nampak, orang tak kelih. Macam-macam kita buat. Kita yang lebih tahu diri kita sebenarnya. Tapi esok-esok di mahkamah Allah Ta'ala, Tuhan paparkan segala amalan kita, baik buruk, pakat tengok belakang. Masa tu tak ada cara kita nak malu. Dan itulah sebenarnya satu cara, ialah bagaimana kita kena syukur daripada segala anggota Tuhan beri kepada kita, jaga molek. Seperti firman Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Ini Allah Ta'ala sebut pada surah Yasin ayat yang ke-65. Kita dah baca semua malam Jumaat ni. Allah Ta'ala katakan, artinya pada hari kiamat, pada hari pembalasan esok-esok, mencop oleh Allah Ta'ala, Tuhan tanda, Tuhan tutup mulut kita, Tuhan tudung mulut kita atas segala mulut mereka itu. Maknanya daripada kalangan-kalangan orang-orang yang menerima akibat esok-esok. Kita termasuklah pada kita, daripada semualah yang diberi amanah, yang ada, orang kata ada buku catatan, ada amal kebajikan, ada pembalasan daripada Allah Ta'ala. Tuhan tengok belakang, maka Tuhan tutup mulut daripada mereka. Artinya apa dia? Artinya menegah oleh Allah Ta'ala, oleh dia, mana oleh Allah Ta'ala akan dia, mana daripada mulut itu, daripada bercakap. Masa tu tak nak jalan kita nak tipu Allah Ta'ala. Mulut tak kecek, tak boleh kecek. Tangan ke sebut lagu mana kesalahan kita, lagu mana amal buat baik ke jahat ke, tangan belakang. Kita sedekah, tangan kita kata, kita buat kebajikan, kita buat infak, sedekah. Dia begitu juga anggota-anggota yang lain. Masa tu mulut tak akan boleh berkata-kata. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu. Mulut tak sebut, tangan sebut. Aku buat sekian, aku melakukan sekian-sekian amal ibadat, aku buat maksiat, segala-galanya anggota yang akan cerita belakang. Baik. Dan mengsaksikan oleh segala kaki mereka. Tangan jadi saksi, kaki buat jadi saksi, mana pergi lakuh. Kalau lakuh pergi buat maksiat, kakak sebut, aku lakuh, aku pergi buat maksiat, aku pergi sekian-sekian, belagu air sekian-sekian. Kapula air kapula, alhamdulillah. Maknanya segala amal kebajikan ko, amal kejahatan ko, semua anggota yang akan bersaksi. Tu. Baik. Dengan barang yang ada, mereka mengusaha akan dia di dalam dunia. Maknanya apa-apa kita buat, kita usaha atas dunia, semua itu bersaksi kepada anggota-anggota. Tangan sebut, kaki sebut, mata ke sebut, telinga, semua. Dia. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Dia akan sebut belakang kesalahan-kesalahan kita sekian. Berapa dalam buku tak ada, kalau buku cerita ada juga. Cuma di sini nak kepada penyaksian. Kalau penyaksian dengan mulut tak boleh percaya. Mulut ni kadang-kadang menipu, mulut ni jahat. Tak boleh percaya. Junjung Quran lelek-lelek pun mulut boleh menipu lagi atas dunia kan. Dia ni benda hak tak nampak lagilah boleh menipu, benda hak susuk-susuk lagilah boleh kona, boleh putar balik. Tapi bila mana bersaksi dengan anggota, tak ada cara tu. Suruh dirilah kita kepada Allah Ta'ala, ikut tu yang buat. Masa tu tak ada lah. Dia suruh kepada Allah bolak-bolak. Dah muka kita perjalanan kita atas dunia selesai dah. Tuhan bagi peluang kepada kita atas dunia, buat amal, buat kebajikan dengan anggota Tuhan beri. Selesai dah tempoh masa. Esok barulah dalam keadaan itu kita amat-amat menyesal atas segala benda jahat, benda-benda ya tak patut kita buat, tapi kita buat atas dunia. Masa tu kita menyesal, malunya kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itu cara dia jangan buat dulu lagi. Bila kita buat, malu tersoda dengan Allah Ta'ala. Esok atas dunia kena taubat dulu. Dia taubat pula. Kalau tak ada kaitan dengan orang, tak ada masalah. Kaitan dengan Tuhan, contohnya kita tinggal semayang, ni kita dosa kita dengan Tuhan, boleh taubat.
Tapi kalau dosa kita dengan manusia, tambah dosa lagi. Apa dia? Istihlah, minta halal, minta ampun, curi barang orang, rokok harta dan sebagainya, makan tanah orang ni. Contohlah. Baik. Jadi maknanya benda-benda itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala esok kita ni dalam keadaan anggota-anggota yang akan menjadi saksi-saksi kita. Baik. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Allah Ta'ala sebut daripada surah Fussilat ayat yang ke-22, kata Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastantiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan. Atas dunia dia bekuk, dia tutup. Dia pakai jubah celeret, pakai subai besar baku, tak nampak jahat dah. Ada contohnya, cara kita macam-macam cara. Tutup kejahatan, tutup segala kesilapan kita dengan Allah Ta'ala atas dunia, pakai susuk belakang. Daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Maknanya esok pakai saksi belakang tu. Daripada telinga kita hendak dengar, mata kita melihat, daripada kulit-kulit anggota kita semua jadi saksi belakang. Dan tidak dapat bersembunyi, tak boleh lari dah kita daripada sekalian saksi yang tersebut. Tak boleh lari ke mana pun, tak boleh lari daripada saksi-saksi anggota tadi, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Dia maknanya sepama ayat ni lah. Ke mana pun kita tinggal daripada benda-benda jahat, benda-benda yang tak memberi pahala kepada kita. Bahkan kata ulama, setengah ulama tu neng pun tak sih. Neng atas silap tak apa, kita muhasabah diri, kita ingat balik dosa-dosa kita dengan Allah Ta'ala. Maknanya boleh membuatkan kita rasa insaf, taubat dengan Allah Ta'ala. Tak apa, sebab apa? Itu neng boleh memberi manfaat. Ada perkara neng cakap betul-betul tak ada kerja buat. Setengah ulama tak kena. Sebab apa? Seolah kita menghabiskan masa dengan sia-sia. Biar kalau boleh kita ni setiap gerak ada makna. Setiap pergerakan kita bila gerak boleh pahala, bila gerak boleh pahala. Dia sebab kerja lah, kita kerja dia. Kita kerja, kalau kerja pergi pagi, kerja kelik petang, pergi kerja, tak boleh pahala. Hak boleh pahala lah ke mana? Bila kita turun pergi kerja, kita baca doa, turun daripada rumah, minta selamat, turun pula dengan niat kita pergi kerja nak cari nafkah anak isteri, nak membina keselesaan kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu cara dia. Dia berbeza, benda sama. Turun kerja sepatutnya, baju sepatutnya, uniform sepatutnya, pisang nulis sepatutnya. Tapi bila kita niat kerana ibadat kepada Allah Ta'ala, maka di situ ganjaran pahala terus mengalir pada kita. Dia maknanya setiap gerak biar ada sahih untuk kita. Kita kena ingat umur kita sebentar ya. Kata Nabi SAW, al-umur ummati ma baina 60 wa 70. Nabi kata umur umat aku ni antara 60 hingga 70 saja. Itu Nabi sebut. Maknanya kata ulama, kalau lebih daripada tu satu bonus kepada kita. Boleh buat amal lagi, boleh taubat lagi. Kalau kurang pada tu, itu takdir Allah Ta'ala. Kena terima qada dan qada. Dia maknanya masa yang ada guna sebaiknya setiap saat, setiap pergerakan kita, setiap perjalanan kehidupan kita biar ada pahala. Esok baru kita nampak. Maknanya setiap perbuatan kita biarlah atas jalan kita syukur pada Allah Ta'ala. Niat segala-gala ibadat kita kerana Allah Ta'ala. Dia kadang-kadang buat amal ibadat pun niat kot lain, buat amal ibadat dah niat kot lain. Dia takbir tu lillahi ta'ala lah. Bila kita syiarkan takbir Allahu Akbar, mari bahasa lain, nak suruh orang tengok, nak suruh orang kata kita ni bagus. Dia tak suruh malu kat orang. Pergi masjid, pergi balasah, tak suruh orang kata malu ke natu, malu ke tua, macam-macam. Ubah saja niat, maka di situ sudah berubah kaedah pahala dia. Kadang-kadang nak ke pahala, jatuh ke dosa. Sebab tu dalam ibadat pun kena berhati-hati. Dan dalam sepanjang kehidupan pun kena berhati setiap masa. Jangan sampai kita, niat kita, iktikad kita, perjalanan hidup kita lari daripada syariat Allah Ta'ala. Itu cara dia. Baik. Jadilah ke mana cara
iaitu meninggalkan segala kejahatan itu, sama sekali tak suruh buat lah. Dia bunyi dosa, tak suruh buat, tak suruh fikir. Kenapa? Kerana benda ni esok tentu dah anggota yang akan menjadi saksi tak boleh nak berlepas. Dia hebat secara mana pun tak boleh berlepas. Di hadapan Allah Ta'ala kalah kita, bisa secara mana pun. Dia hasil anak 5 buat parai nak jumpa Allah Ta'ala. Parai golok slip pinggir ni, tanis sekali. Boleh nak mengadap Allah Ta'ala? Tak boleh. Dia mengadap tu boleh, tapi dalam keadaan kita sebagai hamba, dia lain. Allah Ta'ala sebagai pencipta, Khalik, tuai kepada kita. Kita ni hamba, nak lawan tuai, bukan dia. Dia pasal dia tu tuai tentu dah hebat pada kita. Dia lawan token. Maknanya pokok mana pun atas dulu jangan buat dulu lagi. Barulah esok tak panjang hisap kita. Sebab itulah antara doa kepada orang mati, Allahumma yassir hisabahu. Ya Allah, permudahkanlah urusan hisab kita, urusan pengiraan pahala dosa kita dengan Allah Ta'ala. Cepat sudah selesai, cepatlah boleh masuk syurga, kalau boleh masuk syurga. Tapi doanya permudah. Bila mudah tu pun alhamdulillah. Sebab apa? Sebab hisab Allah Ta'ala begitu panjang, begitu lama, kata ulama. Dia duduk melakukan daripada mahsyar tu lama tu beratur. Dia apatah lagi jika kita banyak urusan kejahatan kita buat dengan Allah Ta'ala, lagi panjang Allah Ta'ala nak kira berapa tu. Jadi tak usah buat dulu lagi. Kati yang maksiat kita, benda jahat-jahat tak kena, tak berlaku dengan itu, kita tukar kepada amal ibadat kepada Allah Ta'ala, walau sekecil-kecil daripada sifat-sifat kebajikan. Kerana bahawasanya tiada bercerai, maknanya tidak berpisah. Semuanya maknanya daripada anggota kita tu lah, daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Di maknanya pokok mana pun tak cerai daripada anggota kita. Ni saksi-saksi duk kita berlaku. Nak tinggal saksi rumah, nak buat jahat tak boleh. Barang ada besar sekali dengan kita. Maknanya pokok mana pun tak boleh nak berlepas. Tinggal dulu lagi segala amal kebajikan, amal kejahatan kita. Berasa nak buat jahat, tukar niat kita buat ganti dengan benda-benda kebajikan. Dia itu cara dia. Selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Maknanya selepas pada ni pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili akan sebut kepada kita, akan cerita kepada kita apakah yang dikata dengan anggota yang 7 daripada anggota-anggota yang disebut oleh pengarang sebentar tadi, iaitu daripada mata, telinga, lidah, kemudian perut, kemudian farash ataupun kemaluan, dan juga kedua tangan dan kedua kaki. Itulah anggota-anggota patut kita jaga. Dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sebut, kita akan cerita, kita akan hurah berkenaan dengan anggota-anggota 7 yang tersebut. InsyaAllah kuliah kita sambung pada minggu depan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.